Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fakana ba'da zalika yatamassulu bihadzal abiyat. Ya wailana mim wafiqim ma bi akhwafu man ya'dilul hakim abarizillahi bi'asyanihi wa laysa li min dunihi rahimi. Ya Rab, afwan minka an muznibin asrafa illa annahu danimun. Yaqulu fil laili iza ma tuja aha li zambin satara alimin. Yang ini tuan-tuan berkaitan beberapa bit-bit nasyid ataupun nazam yang disampaikan oleh Syekh Tok Guru kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita cerita bulan lepas, satu hari seorang arif datang menziarahi Syekh kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Guru Imam Ghazali nama Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Mereka pun biasalah tuan-tuan para alim ulama bila berbincang. Sudah tentulah muzakarah mereka itu berkaitan dengan masalah ummah, masalah agama, berkaitan hukum dan sebagainya. Habis bincang tu, muzakarah tu yang makan masa yang agak panjang. Maka kata Tok Guru Imam Ghazali, dia kata, ya Syekh, saya tak pernah jumpa satu ziarah atau muzakarah yang macam ni punya bagus. Saya tak pernah hadir atau bertemu atau berjumpa menyertai muzakarah yang paling elok macam ni. Tapi kata Arif ni, ya Syekh, dia kata, inilah makna kata muzakarah yang paling aku takut dalam hidup aku. Syekh tu tanya, siapa yang cakap macam tu? Kata Arif ni, kita berjumpa masing-masing keluar pandangan dan pendapat. Tuan bercakap dengan kataan yang cukup cantik. Petikan-petikan Al-Quran, hadis, kitab ulama. Tuan menghiaskan cakap-cakap Tuan kepada saya. Saya juga macam tu. Saya tahu Tuan seorang alim yang hebat. Bila bercakap pun saya tentulah memilih cakap yang cantik-cantik, yang elok-elok. Jadi saya riak kepada Tuan. Dan Tuan pun riak pada saya. Kita dua-dua tadi ni dah jatuh kepada riak. Inilah makna muzakarah yang paling saya takut. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Arif ni cakap dekat Syekh Imam Ghazali macam tu, dia terus pengsan. Mungkin kita tak terasa. Bila terasa bersalah, bila menyesal dan takut tu sampai pengsan. Anak saya tuan, dia mengaji di Yaman, Darul Mustafa. Dia kata Tok Guru dia satu hari tunggu di Sana'a tu, di airport. Seorang sahabat dia datang daripada luar negara. Jadi ketika tu tuan-tuan duduk tunggu kapal terbang mai tu, tiba-tiba terlihat seorang perempuan yang berdedahkan aurat dia. Anak saya kata Tok Guru tu tertengok wanita tu, pengsan.
kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang macam tu tuan-tuan, bila dia terkenang dosa dia cukup takut sampai bawa kepada pingsan. Kita tak mengatai suasana macam ni, jadi kita tak betul cerita ni. Takkan bisa sembang-sembang. Bila Arif ni katakan, Tok Guru Imam Ghazali, kita dua-dua jatuh riak, terus pingsan. Macam tak menasabah. Tapi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, takut berdosa tuan-tuan. Dosa ni dianggap macam api, yang akan bakar dia. Terus pingsan. Itu cerita kita yang bulan lepas. Ya. Kemudian tu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata, Summa Rusya alaihi fakana, dia kata ba'da zalik yatamassulu bihazil abiyat. Bila makna kata dia sedap pada pengsan dia, selepas daripada tu maka dia pun makna kata membaca beberapa bit-bit syair, bit-bit nasyid, bercakap dalam keadaan makna kita kata penuh kesedaran, penyesalan dan bimbang dan takut. Dia bercakap, mengucapkan beberapa bit-bit syair. Antaranya dia berkata, dia kata apa? Ya wailana min muwaffiqin ma bih akhwafu man ya'dilul hakim. Dia kata, alangkah binasanya aku ini. Binasanya aku ini. Makna apabila makna kata apabila makna kata dihadapkan barang yang begini rupa, yang takut aku kepadanya apabila aku diadilkan oleh hakim. Makna bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok, aku bimbang dan aku takut. Kerana setiap apa yang makna kata ada di hati kita, walaupun kita nampak ucapan kita cantik, kita jaga batas-batas, tapi kemungkinan dalam hati kita tu ada unsur-unsur riak, unsur-unsur ujub, nak tunjuk ke orang aku hebat. Ni yang dinasihat oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa tuan-tuan, kita boleh rujuk kitab Sayyidus Salikin. Dia kata berkaitan dengan penyakit cinta dunia ni. Dia nasihatkan kepada ulama-ulama dia, wahai ulama usuk, kata Nabi Isa, jangan kamu jadi macam pengayak tepung. Tentu ada pengayak tepung. Pengayak tepung. Tepung kita guna pengayak untuk ayak tepung. Pengayak tepung ni, yang kita buat tepung dalam pengayak tu, yang turun daripada pengayak tu semua cantik-cantik. Kan? Yang turun tu semua cantik. Kita ayak-ayak yang turun semua cantik-cantik. Yang tinggal, seredak ada kan? Ada hampas, ada batu, ada hampa, macam-macam. Yang tinggal semua teruk-teruk. Yang keluar cantik. Macam itulah kita kadang-kadang tuan-tuan, yang keluar pada mulut kita cantik-cantik. Terutama kita berdepan dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat, tuan-tuan guru yang hebat-hebat, kita pun cakap dengan penuh peraturan. Cakap yang elok-elok. Tapi dalam hati kita, Allah saja yang tahu. Kita cakap tentang perpaduan, kesatuan ummah, begitu ni. Dalam hati kita hanya Allah tahu. Cinta dunia kah, cinta pangkat kah, cinta kedudukan. Cuba kita cakap macam tu, dalam hati pun macam tu. Cantiklah tuan-tuan. Sebab hati ni tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Walakin Allah yanzuru ila khulubikum. Allah tak perhati rupa parah kamu, amal-amal zahir kamu. Tapi yang Allah perhati hati kamu. Hati ni tempat tilikan Allah Ta'ala. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Imam Ghazali tuan-tuan dalam komen bab ni, cuba kamu renung, dia kata. Pagi-pagi kita bangkit basuh muka, kan, berus gigi, pakai shampoo lagi tu, sabun lagi muka kita. Pasal apa? Muka kita tempat tilik makhluk. Kita tak mahu muka kita berselemah, air luak basi, taik mata bersepat sebab orang nak tengok. Tapi tempat tilikan Allah hati kita biar kotor.
Kotok macam-macam lah tuan-tuan. Ni penghalang perpaduan ummah. Hati ni, ya Allah. Allah lebih tahu kita cinta dunia, suka pangkat, kedudukan. Bukan lillahi ta'ala. Kalau hati kita ikhlas nak berpadukan ummah, menyatukan ummah ini, insya-Allah tuan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu. Tapi kalau kita sendiri pun tuan-tuan sekalian, masya-Allah, ada kepentingan itu dan ini, takkan berjaya perpaduan ummah yang kita sebut ni. Benda yang baik takkan berhasil kalau niat kita bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah kerja dengan jujur. Buat betul-betul elok-elok. Kan? Tak guna kita perelok muka kita. Sabun elok-elok, shampoo elok-elok. Tapi kita biar hati kita yang kotor ni. Yang berdaki ni. Sebab hati ni yang nak balik jumpa Tuhan. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna atau benda nak pinak. Yang berguna orang yang balik jumpa Tuhan bawa seraping hati. Hati yang bertakwa, hati yang ikhlas, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disentuh begini baru Syekh tersedak, dia menangis. Masya Allah, dia kata. Celakalah, dia kata. Bagi mereka itu, dia kata. Yang makna kita kata, yang bersikap demikian itu. Takutlah, dia kata, kepada Tuhan. Yang akan menghakimi kita besok di negeri akhirat. Dia kata macam tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, katanya lagi. Abarizullah bi'isyatihi. Apakah kamu nyatakan satu itu dengan kemurkaan Allah? Kamu cakap ziarah. Ziarah ni pahala besar. Bermuzakarah. Berbincang. Bertukar pendapat. Semua istilah baik-baik semua. Sebaliknya kamu buat satu itu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit ni tuan-tuan. Allah, ya Allah, takut. Kita baca balik tuan-tuan sekalian. Hadis yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Mula-mula dinyalakan api neraka. Siapa yang dicampak ke dalam api neraka mula-mula? Pertamanya tuan-tuan, ulama. Orang alim. Orang baca Quran. Bila ditanya oleh Allah, apa kamu buat di dunia? Ceritalah, aku mengaji, sampai jadi ulama, aku mengajar, aku ceramah. Oh, cerita bagus. Aku baca Quran hingga aku jadi hafiz. Orang gelak aku hafiz. Macam mana disebut? Malaikat kata, kazab tau, bohong dia, ya Allah. Dia mengaji, dia mengajar, biar orang panggil dia tok guru. Orang panggil dia ulama hebat. Dia baca Quran, biar orang habak, orang kata dia khari. Hafiz. Apa yang dia nak, dah dapat. Nak kata, biar orang panggil dia tok guru, dia dah, orang panggil, semua panggil dia tok guru. Dia nak orang panggil dia ulama, semua panggil dia ulama. Dia nak orang panggil dia hafiz, orang panggil dia hafiz. Orang panggil dia khori. Nah, ni habuan. Masuk neraka tuan. Kalau ulama pun masuk neraka, orang baca Quran pun masuk neraka. Oh, yang bukan ulama, yang bukan baca Quran lagi ramai lah tuan-tuan. Gitu. Yang kedua apa dia? Direct ke neraka. Orang yang berderma, bersedekah, impak sana, impak sini. Mereka kata bohong. Dia berderma, bersedekah, biar orang panggil dia dermawan. Orang dunia semua panggil dia dermawan. Pemurahlah itu ini. Kak dia dah dapat apa yang dia nak. Kamu dah dapat apa kamu nak. Ni balasan Allah. Neraka lagi tuan. Yang ketiga ni kena kat kita. Orang yang berjuang, berjihad. Gitu juga. Malaikat kata bohong. Dia berjuang, supaya orang kata dia, orang kata dia ni pahlawan. Berani. Kan? Semua orang panggil dia berani. Oh, dia berani hebat. Ceramah, tumbuk meja, terpelantin jawan. Orang dah puji dah kamu. 7 kali masuk ISA, kem tahanan. Punya hebat. Apa kita nak, kita dapat dah. Ni habuan. Neraka tuan. Jadi semua kita kena cek benda ni. Biar yang keluar daripada pengayuk atau tepung yang bersih, yang ada dalam hati pun yang bersih juga. Bersih zahir dan batin.
Jangan bersih zahir saja, batin kotor tak jadi. Luar dan dalam. Bagaimana yang luar tu kita ucap cantik, dalam hati kita pun ikhlas kerana Allah. Kita ucap perpaduan umat, dalam hati memang kita nak umat bersatu. Macam berpadunya umat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan sahabat mereka walaupun mereka susah. Utamakan sahabat. Kita seronok sahabat tu senang, sahabat tu selesa, kita seronok. La yuhibbu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seorang tu melainkan dia suka kepada sahabat tu apa yang dia suka untuk diri dia. Kita suka kat diri kita, gitulah kita suka sahabat. Hidup dengan penuh berkasih sayang. Baru kita akan jadi umat yang kuat. Kalau kita duk asyik berpecah, berbalah, tuan-tuan, habislah, jangan cakap lah. Ini bukan Malaysia saja, satu dunia. Boleh berbunuh-bunuhan sama Islam, dia tak azar apa-apa. Di Syria tu, bunuh Islam. Dia tak azar apa-apa. Akibat hati yang kotor, hati yang tak ikhlas, iman yang tak suci. Ini kita nak wujudkan. Mudah-mudahan lahir yang demikian rupa. Zahir dan batin elok. InsyaAllah. Itu dia. Ya Rabbah. Ya Rabbi. Afwan minka an muznibin. Asrafa illa annahu nadimu. Wahai Tuhanku. Afwan minka, keampunan daripada mula an muznibin, daripada dosa-dosa. Dosa yang aku lakukan ini, sama ada sengaja, tak sengaja, apa yang aku harapkan, kemaafan daripada-Mu, ya Allah. Keampunan daripada-Mu, ya Allah. Buat tak sedap, tak pasal. Inilah orang beriman, tuan-tuan. Dia ziarah kerana Allah. Bukan tak ada kepentingan apa-apa. Ziarah kerana Allah. Bila tersedak kesilapan dia, dia menangis. Orang beriman buat taat menangis. Tapi kata Hatim Al-Asam, orang munafik buat maksiat ketawa. Antara ciri-ciri sifat munafik, dia buat maksiat dia gelak. Orang beriman, tuan-tuan, dia buat taat dia menangis. Dia ziarah sahabat dia, ziarah tok guru. Bila tersedak ada unsur-unsur tak elok, Allah menangis, bukan bermain lagi. Bangun malam, tuan, menangis. Baca Quran, menangis. Itu sifat orang beriman. Orang munafik buat maksiat gelak. Itu perangai orang munafik. Mudah-mudahan kita jauh daripada benda macam ni. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu dia. Asrafa illa annahu nadimun. Minta ampun daripada dosa-dosa yang dilakukan itu. Dan melainkan sesungguhnya aku ni jadi orang yang menyesal. Orang yang bertaubat. Jadi kesilapan yang kita buat, kita ikuti dengan taubat. Jangan biar, tuan-tuan. Dosa tu berlalu begitu saja. Ya. Dosa kita buat, jangan kita ingat Tuhan lupa. Tuhan tak lupa apa yang kita buat. Panjang mana pun dosa kita buat, kalau kita tidak bertaubat, balik jumpa Tuhan, Tuhan korek balik. Kita sesama kita mungkin lupa. Walaupun kita pendendam. Sampai satu had kita lupa dah dendam kita tu. Cerita kawan. Dia bertunang. Bertunang, tuan sekalian. Lepas tu nak kahwin. Seminggu lagi nak kahwin. Dia buat serut jemputan. Dia panggil juru nikah, nak akad nikah. Seminggu lagi. Dia telefon adik-beradik. Adik-beradik yang main rumah pun dah main dah. Lembu dia ikut tambat bawah rumah. Tiba-tiba tunang dia kawan buat lari. Buat lari pergi siap tu. Buat lari pergi kahwin ni siap. Kalau kena kepala kita marah. Haram jadah betul. Macam tak ada betina lain. Oh, marah kan dah. Tak dapat ke aku, tak apa. Dapat. Tu dia. Dia punya marah tu tuan-tuan. Jangan buat pasal. Jumpa dengan dia cincang lembat. Dia marah. Aku bukan kira masa tu. Aku malu, tahu tak? Muka aku nak buah mana?
Satu kampung tahu nak kenduri seminggu lagi. Ni nak buat macam mana ni? Oh, marah. Tak jumpa kat aku, tak apa. Jumpa. Dendam tak? Dendam. Taram tak? Taram. Berapa lama taram? Kita pun dah tua dah. Umur macam saya 70 dah. Cucu pun dah merenyut. Satu hari kita jalan-jalan pinat dengan cucu kita. Cucu tarik tangan. Tok Wan. Awak. Tu dia tunang Tok Wan. Jumpa tunang kita dulu dengan suami dah. Nak marah lagi ya? Dah lah cuy. Barang yang lepas je kan dikenang. Buang yang keruh ambil yang jernih. Kita ada limit. Sampai satu had kita. Tapi Allah Ta'ala kalau kita berdosa tak bertaubat. Jangan buat pasal. Ungkit balik mempunyai di akhirat besok. Bertaubatlah tuan-tuan. Masya Allah. Ya. Yaqulu fil laili iza ma dajja. Berkatalah pada malam apabila kelam. Bangun tengah malam sunyi sepi. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aha li zambi. Dia kata aha li zambin sataral adimi. Ya. Dia kata bahawasanya bagi dosa ini, dia kata mudah-mudahan ditutup oleh dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan keampunan terhadap segala kesilapan kita. Itu di antara bait-bait syair yang diucap oleh Tok Guru Imam Ghazali ketika sedar dia pingsan dia dengan keadaan yang macam tu. Jadi komen kepada peristiwa ni, apa kata Imam Ghazali? Wahazi halun ahli zuhdi. Inilah dia kata hal kelakuan orang yang zuhud. Orang yang tak cinta dunia. Orang yang bersifat qana'ah, jiwa yang bersih. Bila buat silap, mungkin dia buat pun dengan tak sengaja. Dia luak pada sedap. Pun menangis, menyesal, sampai pingsan. Itu dia. Mereka menyesal sungguh. Dalam keadaan macam tu, dia kata. Wariyadhah. Dan juga orang yang ahli riyadhah. Riyadhah mereka tentang bukan calang-calang. Kadang-kadang ada yang puasa setiap hari pun ada. Ada puasa selang sehari. Ada yang mangkit tahajud tiap-tiap malam. Ada yang baca Quran sehari semalam, tuan-tuan. Khatam 30 juzuk sehari semalam. Pun ada mereka tu. Mereka riyadhah dengan makan sikit. Banyak berlapar. Punya hebat. Orang macam ni pun. Bila buat silap yang sikit, kesalahan yang sikit, Allah menyesal yang amat sangat. Ya? Itu dia. Wahazi halu ahli zuhdi wa riyadhah. Demikianlah hal orang yang zuhud, orang yang ahli riyadhah fi mula qatihim pada makna kata perjumpaan mereka itu. Bila mereka jumpa dalam duk jaga terkena sikit silap, Allah kembali istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa halu ahli rughbah. Bagaimana pula kelakuan orang yang ahli gemar kepada dunia. Bercakap-cakap kosong. Cakapnya penuh dengan mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mempelagakan orang. Ya, wal batilah. Cakap yang penuh dengan batil. Ucapan-ucapan yang membawa kepada dosa. Dia kata, bal halu ahli syar wal jahalah. Sedangkan mereka termasuk pada orang yang ahli syar, yang membuat kejahatan dalam ucapan mudzakarah, perjumpaan mereka itu, dan buat kerja-kerja yang jahil. Macam mana pula? Kalau kita masuk gulungan, makna kata gulungan ni, Allah, bilakah kita nak bertaubat? Sampai bila? Kadang-kadang tuan-tuan kita cakap betul, niat kita betul. Saya ulang kali tuan-tuan, saya ulang dengan ucapan apa yang berhormat.
Ustaz Fadli Syahari bercakap di parlimen. Kalau tuan-tuan pun kalau ada Facebook, ada semua, tuan-tuan tengok ucapan dia. Tuan-tuan ulang balik. Saya nampak tak ada banyak yang tak kena. Saya nampak elok semua. Cuma dia pertegaskan, apa nama ni, tentang bajet dan polisi kerajaan. Kita kena sokong bajet dalam keadaan negara menghadapi kesukaran yang kritikal macam ni. Kita kena sokong untuk bantu rakyat. Kemudian ada pihak yang mendesak. Supaya apa? Supaya bagi keluarkan akaun pertama KWSP. 10,000. Cara automatik. Cara langsai. Semua orang dapat. Kemudian tu, satu lagi, apa, moratorium. Ni lah kita duduk tang kereta ni, lanjutkan lagi 6 bulan. Ustaz Syahri pun, Ustaz ni, Pak Fadli ni sokong. Bukan dia sokong, dia sokong. Patut kita tolong rakyat susah. Tapi, ini kita buat dan bentuk sasar, bersasar. Bersasar. Orang yang perlu, boleh minta. Boleh minta. Yang perlu. Yang tak perlu, tak payahlah minta. Bukan semua terjejas dengan COVID ni. Orang yang kerja makan gaji. Gaji dia jalan. Kerja-kerja yang kerajaan. Gaji dia jalan. Berapa dia keluar duit untuk hari tua? Sebagai contoh. Begitu juga hutang-hutang kereta. Ada orang yang bagi dia kalau potong pun dapat. Tak potong pun dapat. Yang terjejas je kita sasar. Orang ni kita dibuat. Jadi dua perkara ni dia bukan masuk dalam bajet. Dia polisi je. Kerajaan boleh lulus bila-bila masa. Macam sebelum ni kan. Keluar duit KWSP. Tangguh hutang kereta bank. Tak masuk bajet pun. Boleh bagi. Janganlah letak syarat. Kalau lulus dua ni, setuju dua ni, baru sokong bajet. Ini dia kata seperti Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang tu belum lagi Puteri Himalaya. Kalau kena Puteri Himalaya lagi haru. Tinggal kita ulang tengok tak ada apa-apa. Tapi dia punya pukul tu cukup kuat. Tak boleh lah macam tu. Macam hilang dah persaudaraan kita orang Islam macam ni. Kan? Hilang dah perbincangan. Kan? Masuk dengan sikap-sikap ego. Ini akan memecah belahkan perpaduan ummah. Kalau hati kita ikhlas, tuan-tuan, Masya Allah. Benda semua kita boleh buat dengan elok. Jadi inilah, tuan-tuan, pentingnya. Memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Jiwa-jiwa yang suci. Dengan tidak ada sebarang kepentingan. Untuk ummah mata-mata. Jadi Imam Ghazali kata, dia ajak kita buat renungan. Bagaimana hebatnya para alim ulama. Hebatnya orang yang arif. Berjumpa. Bincang elok. Semua elok dah. Kelang-kelang tu ada seorang nampak mungkin ada dalam hati kita ni ada unsur-unsur riak. Takut benda ni. Sampai pingsan, sampai menangis, sampai menyesal. Orang buat baik. Dalam baik tu kot ada celah benda tak elok. Ada orang buat jahat ni mana ada baik tuan. Orang tua kata, dalam padi ada lalang. Dalam lalang tak ada padi. Adakah lalang 30 relung ada padi bang sebiji pokok padi, satu pokok padi? Tak ada. Dalam kejahatan tak ada langsung baiknya. Tapi dalam kita buat baik tu ada unsur-unsur jahat, unsur-unsur tak elok. Sama-sama kita bagi elok. Perelokkan, terutama dalam masalah batin, masalah hati kita. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala, i'lam, ketahui olehmu anna zamana qad asbaha fi fasadin azimin. Ketahui olehmu sesungguhnya anna zaman, sesungguhnya zaman yang kita ada hari ini. Kalau ikut kitab ni zaman Imam Ghazali lah. Zaman Imam Ghazali 1000 tahun dulu. Qad asbaha fi fasadin azimin. Sesungguhnya berlaku, pagi-pagi dah berlaku fasad yang besar. Kerosakan yang besar. Zaman Imam Ghazali. Zaman kita ni, tak tahu nak cakap dah tuan-tuan. Dia punya fasad tu, ya Allah.
Pergi cari mana muka bumi Allah Ta'ala yang tak fasad, tak rosak. Pergi carilah. Di atas muka bumi, negeri mana yang selamat? Habis semua tentang rosak semua, buat maksiat kepada Allah. Sebab itu ada orang kata COVID yang melanda dunia ni hasil maksiat yang manusia buat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liwziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Berlaku kerosakan, bala bencana di daratan dan di lautan. Hasil tangan manusia sendiri. Kemungkinan bala ni hasil tangan manusia. Bila kita tengok zahir manusia akhir zaman ni, rosak saja. Nak cari orang baik juga payah. Tempat yang selamat tak ada dah. Habis rosak semua. Daratan dan lautan. Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab tangan manusia sendiri. Liwziqahum ba'dal ladzi 'amilu. Supaya aku nak rasakan hasil kerja buat dia. Kerja buat manusia. Jangan cakaplah benda baik. Ada saja penentang. Kan? Al-khamru ummul khaba'is. Arak ibu kejahatan. Siapa tak tahu. Cuma baru langkah permulaan. Nak halang jualan arak di wilayah persekutuan, di kedai-kedai runcit, kedai serba nikah, 7-Eleven lah apa semua kan. Ada jual arak. Kedai mamak pun ada. Ada kawan saya satu hari tu dia cerita kat saya gelak apa arak ni bukan jenis stok saja, macam-macam nama. Kadang-kadang kita pun tak tahu jenama apa benda, tak tahu. Saya pun tak tahu nama-nama dia tu. Dia nak balik ke Kedah ni daripada Kuala Lumpur. Mak mentua dia gaduh dahaga. Dia kata, Mak singgah Ustaz tu beli apa ayak minum kat mak. Dia pun terus tarik peti air kedai tu, kutip bolam plastik. Bagilah mak dia satu, isteri dia satu, dia satu. Dia pun minum, mak kata bawa minum juga. Anak dia pun minum. Sampai sekejap dia gaduh dia bala pening. Mak mentua kata, Mat awak bawa pening kepala ni. Tengok tin tu ni. Arak apa jenama saya pun tak tahu. Tuan. Orang baik pun kena habis. Kalau arak dah mudah dapat, di kedai senang dapat, tu yang orang mabuk senang tu. Mana boleh dapat arak? Orang mabuk. Bila mabuk tuan, bukan dia saja bahaya. Dia langgar orang habis. Polis pun kena lagak. Polis dia buat roadblock. Polis pun dia sapu habis. Saya hari tu tuan nak pergi kuliah. Nak pergi kuliah apa ke? Nak pergi kuliah di apa Kelana Jaya, Masjid Kelana Jaya. Subuh tu. Saya tengok jam ke jalan. Apa pasal pula? Rupa-rupanya pemandu mabuk lagak polis. Polis boleh berlagak subuh-subuh mabuk tu. Semua pakat kena. Budak sekolah kena. Orang jadi nasi lemak pun kena. Jadi kementerian wilayah ni cubalah. Nak sekat dulu. Ada orang Melayu juga. Dulu pejuang Islam hebat tuan. Dia pun tentang. Ni zaman sekarang ni. Sampai kita pun tak kerti nak fikir macam mana. Orang Islam mempertahankan arak. Aku pelik tu. Ni zaman kita ada kan ni. Zaman yang fasad, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Allah terbut, aku jadikan datangkan bala bencana ni, nak bagi mereka rasa apa yang mereka buat. Kalau orang beriman, bila bala tu turun, orang beriman, ini ujian daripada Allah. Mungkin Allah nak bagi sifat sabar kat dia. Nak bagi pahala kat dia. Tapi kalau orang maksiat, ini balasan Allah di dunia. Belum lagi di akhirat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali balik jadi baik. Sedap dan insaf dengan bala yang Tuhan turun. Ni dekat setahun dah ni tuan. Semayang duduk sedepah ni macam mana? Kesian kata orang tengok tuan. Saya baru ni buat kuliah subuh. Di Masjid Lama Taiping. Kawasan tu kawasan kuning. Kawasan kuning boleh 2-3 orang lah. Dengar kuliah. Orang main tengah 200 Kaki report pun ada. Ramai-ramai tu kaki report dia telefon polis. Polis main melilau. Wah. Saya tengok kesian pengurusi masjid dah macam tu lah. Gelisah dia satu macam.
Sampai bila nak jadi macam ni? Budak saya tuan-tuan, dekat setahun tak sembahyang jemaat. Budak-budak tak boleh pergi jemaat. Budak tahfiz. Kalau pergi pun tak celui. Orang kampung tu pun dia tak buat. Macam mana dia dekat setahun dia nak serta sembahyang jemaat ni? Macam mana cerita ni? Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah datang semua ni supaya kita kembali kepada Allah. Tapi yang berlaku tak jadi macam tu. Yang buat maksiat tu maksiat. Baru ni buat apa benda yang keluar televisyen tu, duk menari-menari itulah, aku pun tak faham, aku kata kan. Yadin hantar memorandum pada Kementerian Penerangan ni, komunikasi ni, minta dihentikan. Jadilah macam Rasulullah dan para sahabat. Kan? Hujan turun lebat, ribut, gerhana, lari masuk masjid. Berdoa kepada Allah, minta ampun Allah, minta perlindungan Allah. Itulah cara betul. Ni Tuhan turun bala macam ni menyeteruk, dia buat lagi. Seolah-olah mencabar Allah Ta'ala. Alah, ini COVID kecil lah Tuhan. Hampa main besar lagi pun kami tak heran. Macam tu lah lebih kurang. Tak ambil peringatan di atas ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Lagi sombong, lagi angkuh. Ini perangai manusia, tuan-tuan. Macam berlaku tsunami. Mereka tengok dengan mata kepala dia pun. Ada setengah tempat, tuan-tuan, kapit masjid pun tak basah. Dewan-dewan keliling habis kena. Rumah keliling kena. Masjid tu saya tengok sendiri, kapit pun tak basah. Mudah-mudahan masyarakat keliling masjid tu ambil iktibar lah. Mainlah masjid. Lepas tsunami lagu tu lah. Yang tak main masjid, tak main masjid tu. Manusia tak boleh ambil iktibar di atas amaran-amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk COVID ni. Kan? Kita nak haram betul lah. Kita tuan-tuan nak berdoa pada Allah, nak munajat. Kan? Dia mesti menyesal. Kita nak bertaubat, kena menyesal apa yang kita buat. Dalam konteks negara, betul-betul nak bertaubat, nak minta bantuan Allah, tutup gelang arak. Tutup tempat judi. Jangan bagi alasan cukai arak, cukai judi. Ini kecil tuan. Berbanding dengan kerugian hari-hari berbilion-bilion dolar kita hilang. Akibat COVID. Bila lagi kita nak kembali kepada Allah? Nak tutup? Ya. Tak ada faedah pun. Tak ada berkat. Allah dah bagi kat kita tuan-tuan, negara yang makmur. Rezeki yang melimpah ruah. Bumi yang subur. Cukuplah. Apa lagi benda haram ni? Jadi kita ambil iktibar. Kita tanamkan semangat tu sungguh. Kita nak bebaskan negara kita daripada unsur-unsur kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berjuang betul-betul. Alah ni ciri-ciri perpaduan ummah dah wujud. Cuma nak memperkasakan saja. Telah terbentuk satu kerajaan peringkat persekutuan yang dianggoti oleh orang Islam atau Bumi Putera. Kita boleh, kita cuma nak perkasakan. Benda tu dah ada, nak bagi elok lagi. Bagi orang Islam tentulah dia bercita-cita nak mendaulatkan hukum Islam. Nak hapuskan kemungkaran di atas muka bumi Allah. Allazina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang yang Allah bagi kuasa memerintah atas muka bumi Allah, dia mendirikan solat. Mendirikan solat nak bawa orang kepada mentaati perintah Allah. Wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat. Dalam arti kata mengagihkan kekayaan negara secara adil. Biar pakai rasa. Ini yang kita buat, apa yang Menteri Wilayah buat di Kuala Lumpur. Biar orang miskin pun boleh berniaga. Ini Kuala Lumpur bukan orang kaya yang boleh berniaga. Orang miskin pun kena boleh bagi berniaga. Langkah ini diikuti oleh Menteri Besar yang Muhammad Menteri Besar Kedah. Dia nak bukakan zon-zon perniagaan. Jangan sekat orang nak berniaga. Nak buka tempat-tempat dengan makna dikenakan bayaran yang rendah. Mungkin RM10 sebulan kot. Saya dapat berita begitu dalam Facebook. Kita makna kata nak melaksana konsep wa'atawiz zakah. Keluar zakat artinya mengagih-agihkan kekayaan negara secara adil. Biar pakai rasa.
Orang kata apa? Hati gajah lama dilapah. Jangan pakai gajah pula. Nak abang. Yang banyak pakai azar seorang sikit. Hati kuman sama dicicah. Kan? Kita nak macam tu. Tugas yang paling besar lagi. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Kita mau tegakkan ma'ruf. Tegakkan hukum Allah. Wa nahau anil munkar. Kita nak cegah kemungkaran dengan kuasa yang ada pada kita. Kita takkan mampu mencegah mungkar, melakukan makruf kalau DAP duduk dalam tu. DAP, no DAP. DAP tak boleh, tak boleh. Kita nak, makna kata orang Islam. Bumi Putera orang Islam. Ini yang kita nak buat. Ke arah matlamat mendaulatkan syariat Allah di muka bumi. InsyaAllah tuan-tuan. Kita buat elok, kita baru kemuka dia punya motor. Sawit anugerah Allah. Kan? Sawit kata sekarang ni harga 700 lebih. Masa PH merintah tu, ada tempat saya yang tak kait sawit pada. Sawit 270, kita kait upah kait lagi, upah loading lagi. Biar busuk atas pokok. Allah ni sampai 700 lebih 1 tan. Mana boleh biar? Tak kait kawan tolong kait dah. Tak kait kawan kait lah malam-malam. Berkat, insya-Allah. Itu dia. Oleh itu, faham kita zaman kita ni zaman yang dah rosak. Berpagi-pagi dah rosak. Ya. Wa asbahan nas fi durrin kasirin. Berpagi-pagi manusia itu pada mengerjakan mudarat dan juga mudarat yang besar. Berpagi dah mula buat maksiat. Mulalah derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yushghilunaka. Dia kata, an ibadatillah azza wa jalla. Dia kata, maka sesungguhnya kebanyakan manusia itu yushghilunaka, membimbangkan engkau an ibadatillah subhanahu wa ta'ala, daripada beribadat kepada Allah. Kebanyakan manusia, bukan semua. Kebanyakan manusia yang kita temui, dia boleh membimbangkan kita daripada beribadat. Berapa orang tuan-tuan nak ajak kita main mengaji? Berapa orang nak peringatkan kita untuk semayang tahajud? Berapa orang nak ajak kita bersedekah? Ramai mana yang nak ajak kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakannya mengajak kita melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Imam Ghazali. Zaman kita ni, ya Allah. Ada orang kata, tuan-tuan, COVID yang turun ni tanda-tanda akhir zaman. Nak turunnya, makna kata Dajjal ke apa semua nak turun ni. Jaga-jaga, tuan-tuan. Jangan seronok sangat. Sampai makna kata dah ada orang sampai berbulan-bulan tak boleh Jumaat. Tak tahulah, tuan-tuan. Setengah kawasan di Perak sekarang ni masih Jumaat 20 orang. 20 orang. Kawasan kuning 20 orang yang boleh sembahyang Jumaat. Kalau kawasan hijau 40. 40. Yang saya nak tergelak tu, ada satu masjid tak jauh pada pondok saya. Ada kawan tunggu, polis tunggu. Kira-kira 40, tutup pagar. Kunci tu tak boleh masuk dah. Kan? Tu imam tak boleh lagi. Yang tu yang syok tu imam tak ada. Dia tanya polis pula khutbah. Polis jadi imam. Nanya buat pasal. Tu imam pun tak boleh main. Saya hari tu sibuk, ada bukan sibuk tahu mana. Kita ada kelang kabut buat kerja sekolah pun ni. Pipi orang azan. Azan tutup tu balik tak jemaat kita hari tu. Jemaat pun dah jadi macam tu, tuan. Ni bukankah tanda-tanda akhir zaman? Bimbang kita, tuan. Kita duduk seronok-seronok, sedap matahari, naik ke luar. Naik tanah matahari, naik ke depan dah. Naik ke matahari jatuh. Kiamat, tuan. Jangan duduk seronok sangat. Jangan duduk seronok sangat. Jaga-jagalah, tuan-tuan. Ni akhir zaman sangat ni. Buatlah ibadat banyak-banyak. Jagalah keluarga kita, anak isteri kita,
Kita keluar rumah, macam kita SOP lah. Keluar jika perlu ya. Tak perlu, tak payahlah kita pergi sana sini. Kerana kebanyakan di luar ni melarangkan kita daripada Allah Ta'ala. Nak masjid, main masjid. Buat ibadat banyak-banyak. Jangan renggang dengan Al-Quran. Baca Al-Quran selalu. Tuan. Suratul Kahfi. Kalau boleh baca semua lagi bagus. Kita banyakkan membuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta la yakadu yahsulu laka minha syai'un. Sehingga dia kata hampir-hampir tidak hasil bagi kamu sesuatu daripada mereka itu. Sembang berdakwah sampai habis memang kosong. Tak ada faedah. Kan? Tak ada apa faedah kita dapat daripada manusia ni. Kecuali kalau kita berjumpa orang yang makna kata yang nak buat ibadat tu, insya-Allah lah. Benda orang ajak kita buat baik tu tak apa. Kita kena jaga-jaga. Biarlah makna kata apa yang kita buat ni, makna kata jangan makna kita kata pada benda yang sia-sia ataupun mendaratkan diri kita. Imam Ghazali memperingatkan di akhir zaman, manusia ni banyak membimbangkan kita daripada ibadat. Itu saja dia nak ingatkan. Jadi kita kena pilih-pilih lah. Bukan berkawan dengan semua orang. Kita berkawan dengan orang-orang tertentu yang boleh bantu kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu dia. Nabi kata akan sampai satu zaman orang yang kedudukan yang kita dah tak aman. La yu'manu rajulun jali sahu. Hari yang mana seseorang tu tak aman dengan orang yang berkedudukan dengan dia. Orang yang rapat dengan dia dah tak aman dah. Kawan tikam kawan tuan-tuan. Kawan dah tikam kawan. Kita percaya kat dia, dia kecoh kita. Lalu yang nak tipu kita, kawan baik kita. Tuan, ya Allah, ni akhir zaman. Kalau orang yang baik dengan kita pun tipu kita, khianat kita, apa lagi orang yang jauh daripada kita? Dulu rapat kancin, habis. Ni Amin. Ni yang katakan akhir zaman. Kawan saya keluar 50,000. Kawan dia 50,000. Kumpul modal 100,000. Menaga ikan. Tak sampai 2 minggu. Habis pecah. Awak. Ngarut. Tipu. Curi duit. Tipu duit. Kawan baik pun tak aman. Berlaku tuan-tuan. Anak saman bapak. Bapak saman anak. Isteri saman suami. Suami saman isteri. Tak kacau tu. Tok rogol cucu. Aduh lagi pedin. Mana kita nak harap dah hari ni? Manusia dah rosak. Dah rosak. Payah nak bagi kepercayaan. Ya. Masya Allah. Bimbang kita. Itu dia. Summa yufsiduna alaika ma hasala laka. Dan terkadang dengan sebab manusia ni kita berkawan dengan dia, maka menyebabkan yufsiduna alaika ma hasala. Dia akan merosakkan apa yang kita dah hasilkan. Kita hasilkan, senang nak bagi tahajud. Sembang. Aku nampak mata hang merah ni. Allah, malam tadi tahajud. Cerita kat kawan kita tahajud malam tadi. Aduh. Habis dah tuan-tuan. Dulu ni saya, masa saya kuat dulu. Saya pergi mengajak, saya tak mau bawa kawan. Ramai budak-budak saya nak teman saya bawa kereta. Saya, masa tu saya kuat lagi. Saya bawa. Pasal apa? Pasal banyak kali tuan-tuan. Bila kita bawa mereka jek kita lebih. Ustaz ceramah malam ni hebat. Saya bilang, Ustaz takbir 10 kali. Lama dah tak dengar takbir tu. Ceramah semua sejuk lah. Ustaz duduk atas pentas, takbir 10 kali. Orang semua takbir. Ustaz hebat. Kita pun kata, memang aku tahu tu dah. Aku pun hebat. Habis. Habis. Jadi tak kena gaya. Makna kata manusia ni tuan merosakkan, membinasakan amal yang telah kita hasil.
Itu dia. Payahlah tuan-tuan nak jaga semua ni. Kan? Itu dia. Hatta la yakadu. Dia kata, yaslama laka minha syai'un. Sehingga kadang-kadang hampir tak selamat bagi kau daripadanya sesuatu. Hingga tak ada selamat lah. Kita sedekah, kita cerita, ungkit. Tak terpakai punya orang. Dia susah aku tolong. Lepas tu tak mau nak bayar hutang pula tu. Apa jenis manusia? Kita cerita dah. Cerita tu burukkan kawan pula dah. Dia jadi macam-macam. Hang tahu. Tu markas tu dulu, aku wakaf tanah orang. Tu markas tu. Tanah tu tanah aku, wakaf. Aku bagi 50,000 nak buat markas. Tu pemilihan kali ni, dia tak angkat aku jadi pengurusi. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan batal pahala sedekah kamu dengan sebut ungkit-ungkit, sebut ungkit-ungkit, duk menyakitkan hati orang. Semua ni tuan-tuan terbit daripada mulut kita kerana ada kawan. Kerana kita bergaul. Boleh bukan tak boleh bergaul, tapi alah, bukan sampai tak boleh pula. Kita tengoklah kitab ni dikarang zaman Imam Ghazali. Tapi kita pandai-pandai lah. Kita nak pegukan dengan buku-buku yang dikarang oleh ulama'-ulama' sekarang. Saya baca buku Hasan al-Banna. Ketika dia mula bangkit, menubuhkan ikhwan muslimin di Mesir. Antara nasihat dia kata kepada satu perhimpunan ikhwan. Amma wal halu kama naro. At-tashri'ul islamiyyu fi wadin. Wa tashri'u fi'liyu fi wadin akhar. Adapun suasana yang kita lihat pada hari ini. Syariat Islam berada di satu sudut, satu lembah. Sedangkan undang-undang ciptaan manusia nun berada satu lembah yang lain. Maknanya pemerintahan tak mengikut undang-undang Islam. Mungkin bab semayang, bab ibadat pakai undang-undang Islam. Bab muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya terasing daripada hukum Islam. Bila kamu lihat hukum Islam tak dilaksanakan di muka bumi Allah. Bila kamu lihat makna kata kemungkaran, kemaksiatan berlaku terang-terangan dan secara berleluasa. Fa inna qu'udal muslihin anil matalibati bil hukmi jarimatun islamiyatun. Orang yang qu'ud, orang yang duduk jadi pemerhati, tengok saja. Tak buat apa-apa. Dia mengaku dia melakukan islah. Dia buat baik. Tetapi bila mungkar maksiat berlaku depan mata dia, hukum Islam tak tertegak di bumi Allah. Dia qu'ud. Dia duduk saja. Fa innal muslihina anil matalibati bil hukmi. Orang yang duduk tengok saja, membiarkan kemungkaran kemaksiatan berlaku di hadapan dia. Orang ni kata Hasan al-Banna jarimatun islamiyatun. Dia melakukan satu jenayah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tengok saja hukum Allah tak tertegak, kemungkaran berlaku, tak buat apa-apa, dia duduk saja, dia lari pergi masuk gua. Kata Hasan al-Banna jarimatun islamiyatun. Dia telah melakukan satu jenayah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. La yukaffiruha illa nuhu wastiqwatan tanfiz min aidil ladzi nala yadinuna bi ahkamil islamil hanif. Tidak terangkat dosa itu melainkan dia bangkit bertindak untuk melaksanakan hukum Allah agar tertegak di muka bumi dengan hukum Allah yang suci murni. Dia wajib berjuang. Jadi kita pandai-pandailah nak bagi perdu, bagi elok. Kan? Imam Ghazali dia tulis kitab ni ketika
ada kerajaan Islam yang menegakkan hukum Islam. Kita ni ada masalah lagi. Jangan melarikan diri. Jadi dalam benda ni kita pandai-pandailah nak ejah macam mana. Kan? Saya suka macam tu. Saya baca bab Muzlah. Tapi hari Sabtu baru ni, saya baca buku Dr. Abdul Qadir Zaidan berkaitan dakwah, teknik-teknik dakwah, uslub dakwah, pendekatan dakwah. Jadi dalam masa tertentu kita beruzlah. Masa tertentu kita bergaul. Bergaul dan beruzlah. Kan? Macam disebut oleh ulama-ulama tuan-tuan berkaitan dengan pejuang-pejuang Islam zaman dulu. Ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Mereka laksana rahib-rahib di malam hari. Tetapi di siang hari mereka laksana singa-singa memperjuangkan Islam. Jadi kita kena pandai macam mana kita pendekatan yang kita nak bawa. Kan? Dalam menghadapi suasana yang ada pada hari ini. Maknanya masa tertentu kita uzlah. Tapi masa yang lain pula kita bergaul dan bercampur. Kalau kita bergaul, kita nak buat macam mana? Pendekatan macam mana yang paling kita buat? Kita tarik mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Mereka tarik kita. Itu tak boleh tu. Ustaz Wahab Nur, bekas Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Dia kata apa? Mereka dengan mereka. Kita dengan kita. Biar mereka jadi kita. Jangan kita jadi mereka. Faham tak? Mereka dengan mereka. Kita dengan kita. Dia hai dia, kita hai dia, kita hai kita. Biar mereka jadi kita. Kita tarik mereka jadi macam kita. Bukan kita jadi mereka. Lepas tu dia terpelandin. Dia pesan ke orang, mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba dia melompat. Mai Ustaz Pak Ali kata, mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba kita jadi mereka. Ada juga jenis itu. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan. Kita dalam ni, kita tak boleh tinggal terus perjuangan. Tinggal terus boleh kat depan lagi teruk. Tuan bagi 22 bulan dia tengok pening kepala ni. Itu pandai-pandai kita. InsyaAllah. Saya cuba upaya saya bersifat adil. Dengan tidak menolak sepenuhnya uzlah dan tidak pula menolak sepenuhnya pergaulan. Bergaul tempat tertentu, beruzlah masa-masa tertentu. Kerana semua ilmu berpandukan Quran dan hadis. Quran dan hadis sesuai sampai bila-bila. Di semua tempat dan semua masa. Jadi pandai-pandailah kita tuan-tuan melihat atau mengambil manfaat dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita, insya-Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kata lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia, kadang-kadang mereka ni merosakkan apa yang ada pada kita. Ya. Itu dia. Hatta la yakadu yaslama laka minha syai'un. Maka terkadang tidak ada makna kita apa yang selamat sesuatu daripada kamu ibadat yang kita dirikan tu tak selamat. Nak buat ibadat dah payah tuan. Nak jaga bagi selamat pun cukup payah. Kan? Kadang-kadang manusia ni menghalang kita daripada ibadat tu satu. Kadang-kadang dia tak halang, tapi dia membinasakan ibadat kita. Kan? Ditanamkan kita sifat hasad dengki. Hasad dengki ni kata Rasulullah seperti mana api membakar kayu kering. Kalau kita ada penyakit hasad dalam diri kita, hasad tu boleh hapuskan ibadat yang kita dirikan. Hasad dengki pada kawan-kawan kita yang se-Islam. Ini bahaya. Takabur boleh menyebabkan tuan-tuan benci kat kita. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak sombong pada orang. Allah tak suka pada orang takabur. Allah benci pada orang takabur. Jadi penyakit-penyakit kerohanian ni banyak tuan-tuan. Yang bersarang di dalam kita
apabila kita banyak pergaulan. Kalau tak kena raya, dia akan membinasakan hati kita, rosak hati kita. Dia kena jaga. Ya. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, falazimatkal uzlah wa tafarrud anin nas. Maka lazimlah atas engkau supaya uzlah dan bertafarrud. Tafarrud ni menyembunyikan diri daripada manusia. Cuma uzlah ni dia ada macam-macam peringkat lah. Ada peringkat orang awam, uzlah macam ni. Ulama langsung tak boleh uzlah. Para ulama diharamkan uzlah. Seperti mana sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Fa iza zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Bila berlaku bid'ah, benda-benda yang merosakkan agama, penyelewengan pada agama Allah. Fa iza zaharatil bid'ah wa sakatal alim, orang alim duduk diam. Dia duduk diam, dia tak bercampur dengan manusia, tak berbetulkan manusia. Fa alaihi la'natullah. Maka atasnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah laknat dia. Ulama bila dia menerima ilmu, seperti mana Nabi-Nabi dulu menerima kitab daripada Allah Ta'ala, liyubayyinannahu. Dia wajib menyampaikan. Dia tak boleh sorak, tak boleh sembunyi. Ulama wajib sampai. Wajib makna kata mengemudi, memimpin perjuangan menentang kemungkaran. Ulama kena bangkit membetulkan keadaan. Kalau dia lari, fa'alaihi la'natullah. Atasnya laknat Allah. Lepas tu ulama buat pondok, buat pusat pengajian, cebur bidang politik, gerakan Islam. Ini kerja-kerja ulama. Ulama tak boleh duduk diam. Kalau diam, habis. As-sakitu alal haq, syaitanul akhras. Diam tak mau cakap benar, setan bisu, kata Rasulullah. Lagi teruk. Setan bisu. Orang awam ni ada. Dia boleh uzlah, tapi dia ada peringkat-peringkat. Ada 3-4 cerita lah kita akan sebut bulan depan insya-Allah. Jadi, oleh kerana keadaan macam tu, ulama nak uzlah macam mana? Dia uzlah di tengah malam, bangkit pukul 3-4 pagi, semayang tahajud, buat ibadat, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kadang-kadang dalam setahun dia pergi sekali pergi Mekah, pergi buat umrah, pergi uzlah di Mekah tu. Saya dulu masa duduk Kedah ni, saya kajian ikut Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Tuan Haji pondok hitam. Dia uzlah di Langkawi. Langkawi saya tak pergi lah. Tapi dia uzlah di Jetera. Saya ikut satu kampung dalam, tuan. Dalam kampung tu elektrik pun tak ada. Ada surau kecil. Dia duduk 2-3 hari di surau tu. Buat ibadat. Macam kita pakai handphone lah. Bila bateri dia habis, kena charge bateri. Jadi kita pun kena charge bateri. Uzlah dalam bentuk macam tu. Bukan pergi terus. Pergi lari terus. Bukan macam tu. Pergi ambil stamina. Pergi duduk sat. Duduk sat situ. Buat ibadat apa semua. Masuk lagi. Berjuang balik. Ni para alim ulama. Dia makna kata. Dia bergaul. Dan dia juga beruzlah. Dan masa-masa yang tertentu. Jadi bila berlaku keadaan macam ni. Maka makna kata. Tak selamatlah amal ibadat kita, maka wajiblah kita uzlah dan tafarrud mengasingkan diri anin nas, daripada manusia. Wal isti'adatu billahi ta'ala, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita buat kerja ni tuan, Allah. Saya tak nampak tak mana Tok Guru Haji Hadi ni silap ni, saya tak nampak. Yang setahu saya lah, saya perhati tengok saya bukan baru. Sejak saya muda lagi. Saya ketua pemuda PAS Negeri Perak. Sekitar tahun 87. Semula jadi ketua pemuda PAS Perak. Saya bawa exco saya pergi ziarah Tok Guru. Tak silap saya tahun 87.
Pergi ziarah Tok Guru. Rumah tu lah dia duduk, rumah kayu tu lah. Tengok keadaan dia, ya Allah. Macam kampung biasa. Rumah dia pagar pun tak ada. Siapa nak main-main bila pun. Tengok keadaan hidup dia. Dia berserang orang kampung. Pasal apa yang dia orang maki dia, kata dia macam-macam. Yang terbaru tu keluar dalam Facebook. Dia pun gambar Tok Guru kat selipar. Mana pakai selipar tu pijak muka dia. Macam tu sampai terang tu dia hina para alim ulama. Apa salah saya pun tak tahu. Kami ni gerakan Islam, parti yang berdaftar. Hak kami lah. Nak kawan dengan siapa? Kita punya motor sekarang, motor kita memperkuatkan muafakat nasional, pertahankan perikatan nasional. No Anwar, no DAP. Itu motor kita. Hak kami lah. Jangan paksa kami. Orang kena kawan dengan kami lah. Orang lain tak boleh. Sudah. Aku punya pasal. Nak kawan dengan siapa pun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara. Siapa saja beriman nak berislam. Kawan kami. Dah tak boleh pula. Dia kata kita makan 2 kolam. Tak ada kolam-kolam ni. Kami punya ni Quran. Quran kata innamal mu'minuna ikhwah. Kita nak kawan dengan siapa saja yang nak buat baik. Mainlah kawan kita. Kita bawa konsep ta'awun. Ni tak paksa kita. Kawan orang ni, tak boleh kawan orang ni. Dia cerita budak-budak. Mat, hampir sekolah, kawan orang ni. Jangan kawan orang ni. Budak-budak boleh lah. Kita orang tua benar boleh. Kami punya pasal lah. Kalau setuju kami, main kami. Tak mau sudah lah. Apa masalah kami? Kita ada authority untuk jemaah kita. Kita buat bukan saja-saja kita bincang. Kita mesyuarat. Kita ada Quran, kita ada hadis. Kita ada kaedah-kaedah fiqh. Fiqhul haraki kita ada. Semua kita ada lengkap. Tolonglah hormat kami. Tu aja. Bukan kita ada masalah apa. Tak ada salah apa-apa. Dia punya hentam tuan-tuan. Cukup-cukup hentam. Tak boleh lah macam tu. Apa boleh lah hentam. Bergaduh boleh. Tapi DAP lah yang benar. Apa bergaduh boleh. Tapi DAP benar. Kita nak Islam berkuasa. Kita nak perpaduan ummah. Kita nak, makna kata, daulatkan syariat Islam. Yang kita nak ni semua sesuai dengan agama Allah Ta'ala. Tak payahlah kita bising-bising, gaduh-gaduh. Kan? Berpadu kita ni, kita kuat. Bersatu teguk, bercerai roboh. Kita bergaduh sama kita, yang sakit kita, yang kenyangnya kafir. Antan dengan alu bergaduh, yang kenyangnya ayam. Faham konsep tu? Ni bukan cerita Malaysia tu, satu dunia. Di Syria, Islam bergaduh sama Islam, siapa untung? Yang lawan Assad, ambil senjata daripada Amerika. Yang menentang pemberontak, Assad pula ambil senjata daripada Rusia dan China. Yang kenyang, Rusia, China, Amerika. Yang sakit, kita. Berapa juta anak-anak pelarian Syria ada di Eropah, dipelihara oleh orang Kristian. Masa depan anak dia jadi macam mana? Ambil aktibar. Jangan benda ni berlaku dalam Malaysia. Kita nak perpaduan ummah. Bila sebut bersatu, boleh bincang elok-elok. Kan? Jangan ugut-mengugut. Dengan kata-mengata. Ikat persaudaraan dengan baik, insya-Allah. Kan? Inilah dia tuan-tuan, ujian-ujian ke arah perpaduan ummah. Memang payahlah. Ustaz Padino kata apa? Kita bukan kata nak bersatu, nak berkelahi pun tak erti. Berkelahi benda yang tak patut berkelahi. Yang kata nak bersatu, nak berkelahi pun tak erti. Jadi kita nak beruzlah, nak buat kebaikan semua, minta pertolongan daripada Allah. Min syarri hadzal zaman, daripada kejahatan zaman ni. Zaman yang rosak ni, agar Allah peliharalah kita, tuan-tuan. Keluarga kita, isteri kita. Macam kita pelihara daripada COVID ni lah. COVID ni kita pun tak tahu siapa ada COVID, siapa tak ada. Siapa ada virus, tak ada. Kadang-kadang simptom pun tak ada.
Kawan saya tuan, dia YDP Greek. Dia mesyuarat apa peladang apa tau di Greek tu. Bila balik daripada mesyuarat, baru dapat maklumat. Di antara mereka mesyuarat tu ada seorang positif COVID. Allah punya takut tuan. Telefon isteri di rumah, cepat-cepat apa keluar pada rumah. Pergi rumah Pak Mentua. Suruh isteri dia bawa anak-anak pergi semua rumah Pak Mentua dia. Dia kurang lah rumah 14 hari. Duduk sorang-sorang lah rumah 14 hari. Kalau boleh kita takut dosa macam tu lagi bagus tuan. Macam itulah kita takut fitnah akhir zaman. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita semua. Kan? Takut kena penyakit akhir zaman ni. Ya Allah. Oi, saya dengar cerita sedih tuan. Saya mengajak Masjid Batu. Masjid Batu. Batu biasalah tuan dia berniaga, jual sikit. Lepas tu habis saya mengajak, saya nak balik, ada mai seorang perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ni tak tahu nak cerita kat siapa dah Ustaz. Nak cerita tak tahu kat siapa. Saya luah kat Ustaz dia tu. Awat dia kata. Dia kata Ustaz, suami saya meninggal. Dia kata tahun lepas. Kami ada seorang anak perempuan umur 15 tahun. Anak perempuan 15 tahun. Dia ni tak tahu Ustaz, liang sungguh. Semalam dia kata, banyak kali dia buat kat saya. Tapi malam tadi ni saya tak tahan sangat dah. Saya balik rumah Ustaz pukul 10. Biasalah kuliah pukul 9. Mayang Isya 9.30, 10 sampai rumah. Sampai rumah Ustaz, dia tengok dia tak ada. Pukul 10 rumah tak ada budak perempuan. Pukul 10 tak ada lagi di rumah. 10.30 lagi, dia dengar dia balik. Salam tak bagi apa lagi, terus masuk bilik, kunci pintu. Dengar bunyi handphone dia. Tok, dia tekan handphone. Pukul 11, dia keluar pula. Nak pergi mana ni? Aku nak pergi keluar jumpa kawan. Lah, pukul 11 ni. Hang perempuan. Dijerkah saya, dia kata. Ni payah. Oh. Dia maki mak dia. Akhir zaman ni, anak teruk sangat dah. Allah. Nak buat lagu mana Ustaz? Saya pun tak tahu nak kata apa. Dah rosak tuan. Siapa buka sekolah tahu lah. Saya buka sekolah tahfiz. Buka pondok. Hantar main satu budak. Budak tu umur 14 tahun kot. 14 tahun. Allah, takut tengok tuan. Saya pun duduk hati. Kita balik rumah sampai pukul 2 pagi kadang. Pukul 3 baru nak terlap. Assalamualaikum Ustazah. Dia panggil isteri saya. Awal. Budak tu tak ada lagi. Loh. Asrama. Pukul 3 pagi tak ada asrama. Dia keluar pergi mana pun tak tahu. Saya susah hati. Budak perempuan. Telefon pak dia. Ambil lah balik anak ni. Saya tak larat nak jaga. Saya kata, tak takut jadi apa-apa kat budak ni. Tolong Ustaz, dia kata. Ustaz janganlah buang dia. Ustaz pukul ke renyak ke suka Ustaz lah. Ustaz suruh aku pukul pula dah. Apa dah boleh. Saya kata apa masalah sebenar ni budak ni? Dia tanya dia. Dia cerita. Ustaz. Saya bercerai dengan isteri saya. Rumah saya kan ada siapa dah. Lepas tu saya kahwin lain. Isteri nombor 2 pun cerai juga. Tak sesuai. Habis rumah kosong. Kalau Ustaz suruh saya balik, bawa balik dia, letak di rumah. Saya selalu tak ada rumah. Selalu obsession. Dia bawa siapa-siapa main rumah lagi pening kepala saya. Beban dia ambil letak kat kita pula Ustaz. Saya apa pening. Kami bincang semalam-malaman. Tak tidur pagi. Malam pagi tu. Sembang kat isteri saya. Nak buat apa. Lama saya kata cuba ubah strategi. Mungkin budak ni tak dapat kasih sayang mak dan bapak kot. Cuba ubah strategi. Buat sayang kat dia. Manja kat dia. Gimana kat. Buat gitu, budak tu jadi bagus pula Ustaz. Ada kacau-kacau. Ni zaman sekarang ni macam-macam. Mula-mula dia masuk, dia berontak. Antara dia berontak siapa? Dia main jumpa Ustazah. Pasal apa? Kami muslimat tak pergi tempat muslimin. Mana boleh apa muslimat? Duduklah tempat muslimat. Tempat lain boleh pun. Saya pergi sekolah dulu boleh tak? Sekolah agama saya pun tak boleh. Lah dia marah kat kita pula dah. Punya teruk tuan. Wuduk tak tahu, mandi hadis tak tahu. Semayang lagi lah. Ramai pula sikit.
Ni zaman kita ada ni, cukup teruk. Buka sekolah baru kita tahu cerita. Yang laki-laki cerita lain, perempuan cerita lain. Macam-macam bermasalah. Ni zaman yang kita ada. Diperingat oleh Imam Ghazali. Jangan kita lalai dan alpa. Banyaklah buat ibadat, banyak duduk di rumah. Keluar rumah jika penting. Jagalah keluarga kita baik-baik. Anak-anak kita baik-baik. Jagalah elok. Ya. Sebab apa? Zaman ni zaman rosak. Hazal zaman. Dia kata, min syarrin hazal zaman wa ahlihi. Zaman rosak dan ahli zaman pun banyak yang dah rosak. Baik itu makna kata, sama-sama lah kita jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Wallahu ta'ala al-hafizu bifadlihi wa rahmatihi. Bermula Allah Ta'ala lah yang memelihara kita semua. Dengan anugerahnya dan dengan kasih sayangnya. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala mudah-mudahan kita terpelihara daripada fitnah-fitnah akhir zaman, tuan. InsyaAllah. Tapi pesan Nabi kena ingat. Nabi pernah, tuan-tuan, menceritakan sahabat akan berlaku di akhir zaman. Wujudnya da'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu api neraka jahannam. Ramai orang nak ajak kita buat jahat, buat maksiat. Pernah disebut oleh Huzaifah bin Yaman. Sifatkan kepada kami ya Rasulullah orang-orang yang nak seru manusia ketika itu ke dalam api neraka jahannam. Nabi kata mereka bercakap macam kamu. Warna kulit mereka serupa, bangsa serupa, agama serupa, bahasa serupa, semua serupa. Tapi mereka mengajak kita menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami hidup zaman tu ya Rasulullah, kami nak buat apa? Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu iltizam dengan jemaah Islam dan pimpinan mereka. Duduk dalam jemaah Islam. Jemaah Islam akhir zaman macam bahtera Nabi Nuh. Siapa naik kapal ni, selamat insya-Allah. Siapa terjun kapal, lemah habis. Nabi suruh kita duduk dalam jemaah Islam. Tiap-tiap negara di dunia ni, tuan-tuan, negara Islam, semua ada jemaah Islam. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu lazimkan diri kamu dengan jemaah Islam dan pimpinan mereka. Duduk bawah pimpinan ulama. Dalam tu tuan-tuan macam-macam program. Macam-macam program untuk menjaga diri kita. Kita ada usrah, kita ada liqa', kita ada kerja-kerja dakwah, kita ada kerja-kerja kebajikan. Kita ada sekolah. Mula berpasti, seriti, tahfiz, pondok, college, universiti. Sistem pendidikan kita lengkap. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kalau kita anak muda, kita ada tuan-tuan ARC, motor. Kita ada jabatan amal untuk anak muda kita berkhidmat. Kita ada pemuda PAS. Kita ada muslimat. Siapa pun kita boleh masuk fungsi-fungsi di mana. Kalau kita orang tua, ada murabitun. Kita ulama, ada dewan ulama. Semua ada, tuan. Masya Allah. Jadi kita sibukkan diri kita dengan kerja-kerja jamaah. Yang ni, kita bergaul dan kita beruzlah. Ini pesanan Nabi, makna kata ketika berlaku akhir zaman, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu bersama-sama jemaah Islam dan pimpinan mereka. Jemaah Islam ni nama macam-macam lah. Di Indonesia nama lain, di Malaysia nama lain, di Turki nama lain. Tapi hakikatnya mereka itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Sama-sama lah kita. Kalau tak ada jemaah Islam dan pimpinan Islam dah tak ada, Nabi kata masuk hutan. Kamu makan daun kayu, pucuk-pucuk kayu, matilah hutan tu lebih bagus daripada kamu bergaul dengan manusia nak bawa kamu derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak payahlah, belum sampailah masa masuk hutan tu. Sebab ulama masih ramai nak pimpin kita. Jemaah Islam masih ada. Jadi kita bersama-sama dengan mereka, insya-Allah. Itulah makna uzlah. Kita beruzlah dalam bergaul. Kita bergaul dan beruzlah.
ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Maknanya kata, kita menjadi rahib di malam hari, kuat ibadat. Siang hari, kita memperjuangkan Islam secara berjamaah. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah kasih, Allah sayang kepada orang yang memperjuangkan Islam. Yujahiduna fi sabilillah saffan, bersaf, bertangzim, berjamaah. Ka'annahum bunyanun marsus, laksana bangunan tersusun rapi. Macam masjid ni tersusun. Ada lantai dia, ada tiang dia, ada dinding dia, ada bumbung dia. Bumbung peranan bumbung. Dinding peranan dinding. Lantai peranan lantai. Tiang berperanan sebagai tiang. Kita duduk dalam jemaah tu ada peranan masing-masing. Setiausaha ada kerja dia. YDP ada kerja dia. Wakil rakyat ada kerja dia. Ahli biasa, semua ada kerja-kerja masing-masing yang disusun oleh jamaah. Bekerjalah dalam tu, insya-Allah sampai kita mati. Wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam beragama Islam, insya-Allah. Saya rasa inilah uzlah yang melengkapi mengikut arahan dan tunjuk ajar Rasulullah SAW yang disambung oleh para alim ulama, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Lagi sekali saya peringatkan tuan-tuan, keadaan negara kita ni pun kita pun tak tahu bajet ni lulus ke tak. Dengar cerita macam-macam cerita dah tuan-tuan. Kalau bajet tak lulus, kemungkinan besar tuan-tuan sekalian, parlimen akan dibubar. Pilihan raya mungkin akan berlaku kalau COVID merendah sikit. Bila berlaku pilihan raya, kita tentulah memainkan peranan. Jadi di antara perkara penting untuk pilihan raya ni, daftar pemilih. Jadi jangan kita biar seorang pun di kalangan keluarga kita, sahabat anak kita, tidak mengundi dalam pilihan raya akan datang. Kerana pengundi ini cukup penting menentukan kesinambungan. Makna kata pemerintahan di peringkat pusat dan negeri yang ada hari ini. Untuk itu, maka pengundi mesti berdaftar sebagai pengundi. Jangan biarkan ada antara waris kita, keluarga kita, sahabat kita tidak mendaftar sebagai pengundi. Tanggungjawab kita bersama, bekerja sama, menyedarkan umat ini betapa pentingnya sebagai daftar pemilih, insya-Allah. Itu saya pesan di mana-mana saya mengajar, pesan yang itulah. Kan? Insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu a'lam billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.